Alright, so kita mulai lah ya. Jadi for the first subtopic is 15.3 menstrual cycle. Okay, menstrual cycle ni maksudnya kitar haid lah. Okay, menstrual cycle is actually related to the oogenesis, proses oogenesis. Maksudnya once the oogenesis start to happen in female, jadi ada possibility for that person to have a menstrual cycle. Suara apa? Tiada pun. Tiada. Okay. So kenapa cikgu bagi tahu dia following of the oogenesis, dia ada possibility. Bila ada oogenesis start happen, dia ada possibility sama ada kalau ovum tu dia fertilize by with the sperm, so dia akan the female will get pregnant. Tapi kalau ovum tu not fertilized by sperm, so barulah dia pergi masuk kepada menstruation. Okay. Jadi sekarang kita belajar possibility apabila when the ovum is not fertilized. Okay. Dan ada perkataan cycle. Cycle maksudnya kitaran dia ulang-ulang. That's why it happens every month. Every month or at least 28 days dia punya kitaran. Okay. So when we want to define what is menstrual cycle, okay, you can refer here. Menstrual cycle involve production of secondary oocytes. Okay, dia mesti ada secondary oocyte dulu, barulah it's okay Engkayang, as long as you can hear my voice. Kalau anything you want to say, you can type it on message. Okay, and then the thickening of endometrial wall. Okay, dia mesti ada thickening of endometrial wall. Apa tu endometrial wall? Nanti kita discuss lah dalam in the next ada gambar aja, there's a photograph ataupun ada figure, nanti kita tengok lah. I will explain what is the endometrial wall. Okay. And then in this cycle, the endometrium will become soft, thick and rich with blood vessel. Okay, this is to prepare the endometrium for embryo implantation. Implantation ni maksudnya tempel melekat. Maksudnya embryo tadi tu once berlaku fertilization, jadi dia akan, this will become zygote, lepas tu dia jadi embryo. So embryo ni kan, benda ni fertilization ni happens at tube fallopian tube. Jadi dia akan move to uterus. Jadi di uterus lah this embryo will implant, melekat. Saya guna tunjuk gambar aja lah. Okay, if the fertilization does not take place, maksudnya tiada fertilization, the secondary oocytes will die and the endometrium wall will shed. Dia akan runtuh. Okay, kamu jangan guna fall lah. Endometrium will fall, kamu guna perkataan ni, will shed. This will lead to bleeding, known as menstruation. Menstruation. Okay, saya cari gambar lah untuk cerita satu-satu. Sekejap Okay. Ada yang baru join kah? Okay, it's okay. So kemarin kita sudah belajar structure of female reproductive system. We have fallopian tube.
Macam ni. Okay, ini lepas tu di hujung fallopian tube ni we have ovary. Okay, we have ovary. Okay, so yang ini kita label fallopian tube. This is ovary. And this in the center, apa yang tengah-tengah ni? Uterus. Uterus. Okay. Where is the endometrium wall? Di mana? Tepi uterus kah? Iya, di tepi lah di sini. Maksudnya di sini kawasan yang saya warnakan ni. So this is a endometrium wall. Okay, so sequence dia kalau ada sperm datang, so di sini ovary dia release di sini tube fallopian tube. Ovary release secondary oocytes. So dia tunggu di sini, tunggu sperm. So ini pada masa dia tunggu, at the same time uterus ni, endometrial wall ni pun akan menebal. Sebab dia mau prepare, dia mau tunggu kalau ada fertilization happen, endometrial wall ni sudah ready. Dia tidak payah macam tunggu ini fertilizer baru dia mau tebal. Dia sudah tebal sedia, dia prepare sudah. Jadi bila tunggu tiada pun fertilization ataupun tiada pun sperm masuk. Jadi kalau tiada sperm masuk, apa jadi dengan yang tebal-tebal ni, endometrium wall ni? Yang ini dia akan, itu yang tadi, it will shed. When there is no fertilization, so yang ini secondary oocyte ni pun dia akan move pergi sini, uterus, kemudian dia akan keluar sebagai yang kita panggil tadi dia as bleeding ataupun menstruation. Okay. So dia gila-gila lah, kadang-kadang ovary sebelah sini yang keluarkan secondary oocyte, kadang-kadang sebelah sini. Dia gila-gila. Tapi ada masa juga serentak. Ovary kiri dengan kanan keluarkan secondary oocyte, aka ovum. Di situlah nanti kita akan tengok next subtopic, formation of twin. Okay? Ada soalan? Okay. Next. Okay, so sekarang untuk menstrual cycle, satu lagi saya mau ulang, mau explain. So itu adalah menstruation. Kalau menstrual cycle, kenapa cycle? Maksudnya benda ni berulang. Bila dia shed, dia sudah bleeding jadi menstruation, benda ni nipis. Okay, maksudnya dinding endometrium wall tu dia nipis. Tapi once start apa nama dia ni? Start sudah menstruation, start sudah bleeding, maksudnya yang ini sudah start ada egg baru, ovum baru sudah mau keluar. Dia serentak. Pada masa ini bleeding keluar banyak, ini sudah start mau keluar baru, supaya bila dia sudah start siklus ini pun akan ada lagi. Sebab itu dia panggil akan ada lagi wall yang tebal balik. Sebab itu dia panggil cycle. Okay. Okay, so ini ini adalah carrier lah. Ada satu carrier, memang gynecologist ni ataupun obstetrician ni dia ada kaitan, adalah specialist untuk female saja, ataupun kalau kamu pernah dengar nama doktor pakar sakit puan. Maksudnya dia memang pakar bahagian inilah. Okay, bahagian reproduktif. Yes, pakar sakit tuan pun ada, for male ada juga. Okay. Yeah. Cuma female ni dia famous sebab female ni mengandung, melahirkan. Sebab itu banyak dia lebih famous, ramai orang apa. Is this Nizam? Pakar sakit tuan tu apa pula ni? Pakar sakit tuan tu maksudnya dia ni lah. Dia lelaki lah pula. Cancer prostate apa semua tu, ataupun tengok kemandulan lelaki tu macam mana, itu yang ada pakar sakit tuan juga.
Hello Nizam. Sekejap ah. Hello. Hello. Aduh, cikgu bercakap panjang-panjang tadi rupanya cikgu mute. Patutlah. Ming panggil satu-satu semua dah menyaut. Okey. Ya. Kalau ada kalau apa kamu perasan saya mute ke apa, kamu tolong bagi tahu dia apa. Saya tidak perasan tadi. Okey, begini. So glands for menstrual cycle ataupun apa yang saya mau cakap tadi tu? Oh ini. Kamu kena ada idea sebenarnya menstrual cycle ni ending ending of oogenesis. Okay, oogenesis yang dia kena ingat oogenesis yang kemarin kita belajar. Ya, dia start ni kan dia ada gambar ovary, ada the dissect of ovary, lepas tu dia tunjuk ini primary oocyte, dalam dia tu ada primary oocyte, di luar dia follicle, yes, and then their growth become Graafian follicle, di dalam ada secondary kan. Ya. Dia follicle dia nama dia berubah-ubah, dia growth lagi dia berubah nak tukar nama. So first tadi primary follicle, bila dia growth lagi dia jadi apa? Graafian. Secondary pun boleh juga, tapi kita lebih dalam silibus kamu dia guna Graafian follicle. Okay, maksudnya it will develop from primary become Graafian follicle, begitu juga dengan oocyte. Yes, oocyte daripada first, primary ni kalau saya tidak silap begini dia punya simbol.
Primary oocyte dengan lepas tu dia growth, dia akan jadi secondary oocyte. Lepas tu nanti akan ada apa ni yang burst ni? Yang Apa nama proses tu? Ovus kah? Ovulation. 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 Dia punya keyword adalah release of secondary Oocyte. oocyte. Okay. Okay, next. Jadi yang ini nanti dia akan develop jadi corpus bunga. Yes, dia macam menggerutu-gerutu kan. Corpus luteum. Okay. Ya. Ini berlaku di ovari. Pada masa yang sama, ini fallopian. And ini fallopian. Ini ada ovari. Pada masa yang sama, di sini pun akan berlaku the thickening of endometrium wall. Endometrium wall. Dia thick and soft. Alamak. Dia thick and soft. Okay. Jadi all this happen, ada hormon yang bertanggungjawab. Macam kenapa follicle ni dia boleh tahu dia kena pergi next level. Macam mana endometrium ni dia tahu dia perlu menebal. Okay. Dia adalah kerja hormon. Hormon yang bagi signal. Okay, dia bukannya impuls. Kalau dalam kita female reproductive system, dia tidak guna impuls. Kan kita sudah belajar dalam respon kan. Maksudnya kalau otak ni dia mau bagi tahu sesuatu message dalam badan kita, dia akan dua. Sama ada melalui impuls or hormon. Impuls neuron lah. Sama ada impuls through neuron ataupun hormon. Jadi untuk bahagian reproductive system ni, macam mana otak kita mau bagi tahu di bahagian female reproductive system ni untuk ready to get pregnant ke apakah, dia akan bagi tahu maklumat tu melalui hormon. So hormon apa? This kind of hormon. Mana Estrogen. Yes, estrogen, progesterone. Atau lagi ada dua. Follicle stimulating hormone dengan luteinizing hormone. Okay. Untuk kamu tidak bingung, so easy for you to understand, ingat macam ni dia punya kategori ni. Sangat membantu. This table can help you to understand. Glands dia ada dua. Glands ni kelenjar lah. Glands ni tempat simpan hormon. Okay, hormon apa yang terlibat? Inilah, okay. Tapi sebelum tu, glands, pituitary. Pituitary ni, it's located di mana? Where is the location of pituitary? Siapa boleh jawab? Di manakah lokasi gland pituitary gland? Mau try? Uterus kah? Uterus, tidak. Mercy, have any idea? Di fallopian tube. Tidak. Kamu teka-teka sana kan? It's okay. Ini ada previous chapter kita sudah belajar di bahagian otak. Pituitary ni, okay, kalau sini saya lukis gambar otak. Pituitary ni kecil di sini. Okay. Ini kepala orang, hidung, mulut. Pituitary ni di bahagian otak. Okay. Jadi mesti kamu cakap, jauhnya. Otak di atas reproductive system, the action is at the reproductive system. Jauh kan. Reproductive system ni di bawah. Sebab itu kenapa kamu kena faham hormon ni dia travel throughout our body through blood vessel.
Okay? Jadi jangan heran lah. Saya mau kamu clear yang itu. Saya faham tu kenapa kamu jawab di uterus, di fallopian tube. So kamu expect kalau dia mau rembes atau secretes the hormone, of course lah location dia dekat kan. Tapi sebenarnya pituitary gland is located at our brain. Jadi dari brain mau pergi reproductive system, macam mana? It travels through blood stream ataupun blood capillary. Boleh? Boleh. Okay. Jadi ingatlah pituitary ni it secrete, okay, secrete to rembes means secrete FSH and LH. Again, name help you to understand. F stand for follicle, S stimulating, H hormone. Okay, follicle stimulating. Stimulating ni maksudnya merangsang. Apa yang hormon tu rangsang apa? Dia rangsang follicle. It stimulates follicle growth. Okay, and then it also stimulate the release of estrogen. Boleh? Sampai tu senang je kalau kamu kena tanya what is the function of FSH? Nama dia sudah tolong kamu. Stimulate follicle growth. Boleh? Okay. Boleh. Next, LH, luteinizing hormone. LH. Okay, luteinizing hormone. Yang ini lari sikit lah. So, what is luteinizing hormone? Stimulates ovulation. Ingat apa waktu ovulation tadi? Release of secondary apa sudah tu? Release of secondary oocyte. Okay, and then of course in formation causes dia causes menyebabkan formation of corpus luteum and then stimulate the release of progesterone. Okay, maksudnya FSH dia akan stimulate release of estrogen, LH dia akan stimulate release of progesterone. Okay, sekarang kerja estrogen dengan progesterone tu apa? Sebelum tu what secretes estrogen and progesterone? Ovary. Boleh beza? Ovary is the gland that secretes. Dia yang rembeskan. Kerja FSH dengan LH dia cuma stimulate sahaja. Stimulate, dia rangsang. Macam as if FSH ni kan dia mau bagi tahu ovary sekarang time to release estrogen macam tu. Bukannya FSH tu yang release tu estrogen dia stimulate. Dia yang bagi tahu ovary, dia macam tepuk bahu si ovary ni, ovary it's time to release secretes the estrogen. Gitu juga dengan LH. Bukannya LH tu yang release progesterone, it's just stimulate. Okay, stimulate ovary to release the progesterone. Okay. Now, function for estrogen. Alamak. Function of estrogen. Siapa? Okay. Ni yang paling apa? Repair. Ayah, kenapa ni? Sekejap. Repair. Repair and stimulate. Aduh, kejap Sorry. Okay, repair and stimulate thickening of endometrium. So tadi cikgu sudah bagi tahu macam mana reproductive system ni dia tahu mau kasih endometrium tu tahu perlu menebal sebab ada signal daripada estrogen. Okay, so once the estrogen is released, is secreted, so dia akan menyebabkan endometrium wall tu repair and stimulates. Kenapa cikgu guna perkataan repair? Kenapa dia kena ada perkataan repair? Repair ni sebab
kan ada bleeding. The previous cycle tu dia start bleeding. Yang bleeding tu dia akan repair, kasih touch up. Lepas tu kasih tebal balik. Lepas tu tiada fertilization, menstruate lagi, bleeding lagi. Lepas tu sudah bleeding, repair. Itu adalah kerja estrogen. Okay. So di sini kamu boleh nampak juga stimulate. Selain daripada FSH, estrogen juga akan stimulate follicle growth dan akan stimulate FSH dan LH. Okay. Diorang saling bekerjasama apa ni? Follicle kasih stimulate estrogen. Estrogen pula akan stimulate FSH. Macam tu. Okay, next. Progesterone. Progesterone kerja dia hampir sama macam estrogen. Cuma iaitu apa yang hampir sama sebab dua-dua ni estrogen dengan progesterone dua-dua adalah untuk stimulate thickening of endometrium. Kasih tebal dinding endometrium. Okay. Kenapa perlu tebal endometrium tu? Tebal, kenapa dia perlu tebal? Sebab dia perlu ada breach of blood vessel. Astaga ni screen ni. Dia perlu tebal sebab dia perlu ada banyak blood vessel yang tebal-tebal tu. Maksud yang bila cikgu cakap thickening tu, sebenarnya blood vessel tu yang menebal. Dia jadi banyak. Okay, dia jadi banyak folded and rich in blood vessel to prepare for the implantation of embryo. Okay, perlu ready. Dia sedia tempat cushion untuk tu embryo implantation nanti. Melekat Implantation ni maksudnya dia menempel, melekat. Okay. Pada masa yang sama, itu adalah persamaan progesterone dengan estrogen. Dua-dua function dia adalah untuk menebalkan endometrium. Cuma beza dia, estrogen ni dia ada repair. Dia repair dulu baru dia kasih start tebal. Progesterone dia kasih tambah lagi tebal. Macam tu. Okay. Dan cikgu bagi tahu tadi, estrogen ni dia geng dengan LH dengan FSH. Geng, maksud cikgu geng ni mean that the estrogen akan stimulate FSH dengan LH. Kemudian FSH dengan LH pula akan stimulate estrogen. Apa maksud stimulate ni? Maksudnya stimulate to be released. Macam dia stimulate ni maksudnya merangsang. Estrogen dia akan stimulate the LH dengan FSH to be released. Supaya banyak lagi keluar, cepat banyak lagi rembes. Secret banyak lagi. Macam tu. Sebelum ovulation. Okay, sebelum ovulation. Tapi progesterone berbeza pula. Progesterone ni dia tidak geng dengan LH dengan FSH. Dia geng, dia suruh stop. Jangan dulu keluar sebab lepas ovulation kasih stop dulu. Jangan dulu FSH dengan FSH dengan LH keluar. Okay? Okay kah kelas? Ada soalan? Tiada. Okay. Mercy? Okey saja. Jangan kasih okay saja kalau tidak faham. Bagi tahu. Engkau yang? Okay. Okay. Bila kamu, okay next. soalan. This figure memang selalu famous kalau kita belajar tentang menstrual cycle. Kalau kamu Google pun memang dia kasih comparison macam ni. Hormone level, follicle development dengan changes in endometrial thickening. Maksudnya benda ni tiga-tiga ni akan berlaku secara serentak.
Tapi point of view dia berbeza. Semua berlaku serentak macam macam orkestra. Kita play orkestra kan. Semua bunyi pada masa yang sama. Tapi ada masa satu stop dulu, ada masa kita mau bunyi drum dulu, yang lain silent. Lepas tu kita stop dulu bunyi drum, kita kasih bunyi lagi alat muzik yang lain. Dia macam orkestra. Okay, dan ada sebablah kenapa kita perlu bagi take turns. Okay, take turns. Yang ini perlu release dulu, yang lain tu perlu hold dulu. Ada benda kena release, ada benda kena hold. Kamu kena ada idea tu. Kamu tak boleh macam susahnya banyaknya benda ni berlaku, tidak. Dia sebenarnya related to each other and then it's logic. Bila kamu faham betul-betul, senang sudah benda ni. Okay? Jadi dari segi, dan saya sudah bagi tahu tadi dalam lukisan cikgu, kalau maksudnya serentak, kita sekarang sebenarnya tengah tengok apa yang berlaku di ovari. Ni ovari and then ni fallopian tube. Alamak, fallopian tube, lepas tu ini uterus. Saya lukis cantik sikit lah. Okay, ni uterus, fallopian tube. Okay, kemudian ovari. Okay, so benda ni serentak pada dia berlaku pada ini follicle development berlaku di sini, at the same time ada perubahan juga berlaku pada endometrial. Endometrial kah, endometrium kah, any which either one pun boleh. Endometrial pun boleh, endometrium pun boleh. Okay? Jadi kamu ini di sini kamu kena faham yang follicle pula berlaku dia pas serentak. Sebab kenapa perlu benda ni serentak? Maksudnya bila sudah rilis nanti secondary oocyte, yang ini sudah sedia tebal. Boleh? Boleh. Okey. Dan sekali lagi cikgu bagi tahu tadi, macam mana di semua sel-sel ni tahu dorang perlu kena rilis, maksudnya macam mana tahu ada masa ni secondary oocyte ni rilis, yang ini sudah tebal. Macam mana dia tahu macam mana ni secondary oocyte ni tahu you know that this endometrial is already thickened. Hebat kan? Dah kan dia orang bukannya ada SMS bagi tahu endometrial tu, bukannya boleh SMS secondary oocyte bagi tahu okey saya sudah tebal, kau boleh rilis sekarang. Macam mana cara komunikasi dia? Is through hormone. Hormon. Ya. Boleh? Okay, jadi kita start. Start dari sini. Sekarang contohlah next the previous month kan, pada previous month tiada fertilization. Okay, maksudnya ni tengok nampakkah di gambar di skrin kamu yang ni, yang saya tengah point ni ini. Okay, di changes in endometrial. Pada hari ni pertama ni tiada persenyawaan, no fertilization happen. Apalah yang ditebal-tebal tu buat, dia akan shed as a menstruation. Dia akan jadi kitar haid. Jadi terus sebagai darah. Jadi let's say pada masa ini sudah start haid. Okay, 1 to 3 days lah. Jadi kalau yang perempuan kan, even male pun, yang lelaki ni pun macam Kayang dengan Ming ni pun kena tahu juga. Malah nanti kamu berpasangan, ada isteri, sudah tahu sudah hari pertama period tu adalah hari pertama darah haid tu keluar. Ada darah haid, okay, ada menstruate keluar. Menses tu keluar, maksudnya itu adalah hari pertama, dikira pertama menstruation. Dan at the same time kan yang previous tadi secondary oocyte tidak apa-apa berlaku dan it will die. Jadi this follicle akan ready lagi to create a new one. Okay, jadi have that in mind. Bila menstruation first day, pada masa yang sama follicle pun akan ready untuk develop. Tengok di sini, primary follicle akan develop.
Soalan. Okay, my question is, how this primary follicle know it's time to develop? The hormone. Hormon apa yang kasih tahu, kasih signal for this follicle to develop? Or estrogen. Hmm. Oh, the brain punya nggak? The brain tadi kan, the brain Ya. dia hantar signal apa? Apa yang dirilis from brain? Follicle stimulating hormone. Hormon. Kan cikgu cakap nama dia bantu kamu faham. Follicle need to develop. Maksudnya follicle stimulating hormone yang akan kamu nampak. Ini yang akan naik dulu. Okay, warna hijau ni. Maksudnya sebab itu kenapa follicle daripada primary it becomes the Graafian follicle ataupun secondary follicle. Benda yang sama. Okay, Mercy? Okay. Alright. Logik kan? Betul? Ya. Ya, logic. Logik. So, at the same kita sudah cakap tadi, FSH dengan estrogen ni geng. Dia geng. Jadi FSH ni dia pergi ketuk bahu ovari, bahu lah supaya kamu saja mau kasih selit supaya kamu faham. Ovari FSH ni dia akan ketuk bahu ovari kasih keluarlah secretes the estrogen. Please secretes the estrogen. Okay. Kenapa dia suruh secretes estrogen? Bukan progesteron. Repair. Kan kita sudah cakap tadi, yes, correct. Kan kita cakap menstruation ni maksudnya dia bleeding. Kan kita mau repair dulu, baru tebal, barulah kita thicken. So, FSH will stimulate the release of estrogen. Sebab itu kenapa kamu nampak yang warna pink ni estrogen naik. FSH yang stimulate dia. Jadi at the same time, estrogen ni dia tidak efek pada follicle, dia efek pada dinding endometrium wall. Boleh? Boleh. So endometrium itu kenapa kalau dalam gambar rajah ni dalam gambar rajah for endometrium thickening ni dia it's getting thicken and thicken. This repairing and getting thicken. Okay, sebab estrogen ada di situ. Again, saya sudah bagi cakap tadi, estrogen ni dia geng dengan LH juga. Dia geng dengan LH sebab dia tahu dia sudah repair wall. Macam mana, kan cikgu ada soalan tadi. Macam mana secondary oocyte ni tahu yang dinding endometrium ni sudah tebal? Kan jauh tu. Jauh ni fallopian dengan ni. Again, because estrogen dia stimulate LH. Luteinizing hormone. Yes, luteinizing. Okay. Luteinizing hormone. Sampai tu kamu tengok luteinizing hormone. Luteinizing hormone dia efek apa? Efek follicle ke efek endometrium wall? Endometrium. No. LH ni, luteinizing hormone ni dia efek siapa? Endometrium ke follicle? Follicle. Kau tekak ke tu? Mingka kau faham? Cekal je tu. Okay, Mercy. Soalan, my question. LH ni dia effects on follicle or endometrium wall? Follicle. Follicle. Okay, kan sebab kita sudah cakap LH atau luteinizing hormone ni dia stimulate ovulation. The release of apa? Secondary oocyte. Yes. Okay. Jadi sebab itulah kenapa secondary oocyte ni dia tahu sudah dinding endometrium tu is all the endometrium wall is already thickened because LH estrogen kan yang dia sudah ready tempat tu, dia sudah ready all this endometrium wall, and then the estrogen will stimulate LH
untuk release the secondary oocytes. Okay, jadi kalau sudah release, sudah release kan? Kamu tengok di gambar yang cikgu garis ni. Kenapa cikgu garis? Start dari sini, all the LH, tengok yang pink ni estrogen, LH, FSH semua turun. Yang tiba-tiba naik adalah progesteron. Kan saya sudah bagi tahu tadi in previous one. Ya. Progesteron dia tidak geng dengan LH dengan FSH. Sebab It will once the progesterone release, it will stop the FSH dengan LH. Sebab, dia bilang sekarang saya mau kasih tebal dulu dinding, kamu jangan dulu kasih keluar folikel baru, jangan dulu kasih keluar secondary oocyte baru. Kita fokus dulu yang satu ni. Kita tunggu dulu adakah tidak sperm kasih fertilize this oocyte. Sebab itu kenapa progesteron kerja dia dua. Dia tebalkan dulu dinding, thicken the wall with the rich blood vessel, for the embryo implantation. Pada masa yang sama, dia will inhibit. Inhibit ni maksudnya rencat ataupun it will stop the secretion of LH dengan FSH. Itu pun logik juga. So that tiada lagi folikel ataupun secondary oocyte akan release. Sebab dia mau fokus satu sudah yang baru release tadi di sini. Jadi tebalah dinding endometrium wall, ada sudah secondary oocyte. Tapi tunggu, tiada sperm. Tiada sperm, the secondary oocyte will die. Yes, and then endometrium wall will shed. Jadilah itulah dia panggil cycle, startinglah balik di sini, repair and all that. Okay, saya ulang lagi sekali. Alamak, saya punya bateri laptop mau habis.